Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Abdul Hayy bin Muhammad Zaki, nombor matrik 061784. Jadi hari ini saya akan membentangkan subjek dirasah at-tasawuf al-nasiyah USI 31602 dan yang bertajuk hikam yang ke-13. Jadi untuk tajuk ni dia membicarakan tentang bagaimana hati dapat bercahaya sedangkan gambaran-gambaran makhluk terpantul pada cerminan hati tersebut. Jadi untuk yang pertamanya ialah kita dapat merasakan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kedua ialah ingatan hati terpahat dengan rupa-rupa makhluk Allah. Dan yang ketiga ialah orang yang terikat dengan makhluk maka hatinya tidak akan berjaya. Yang keempat ialah tidak boleh kenal Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan hati terpahat dengan makhluk. Yang kelima ialah seperti seseorang yang berada di dalam kegelapan. Dan yang terakhir ialah tidak boleh bertembung dua perkara yang bertentangan. Jadi bagaimana kita untuk dapat berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan dia bergelumang dengan nafsu syahwatnya. Jadi untuk orang yang seperti inilah orang yang terikat dengan nafsu syahwatnya, maka dia tidak capai kecemerlangan hati. Orang sebegini juga dia mestilah menghindarkan segala tuntutan nafsunya. Dan yang ketiga ialah tidak boleh berhimpun dua perkara tersebut. Contohnya ialah hilangkan segala tuntutan nafsu sedangkan dia masih menuruti nafsu tersebut. Bagaimana seseorang rasa cenderung untuk masuk ke dalam hadrat Allah dalam keadaan dia tidak bersih daripada junub dan kelalaiannya. Jadi seperti ini orang yang berjunub iaitu tidak boleh masuk masjid Allah, ke dalam masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadrat Allah yakni daerah kewalian Allah Subhanahu Wa Taala yang menuntut supaya bersih dari syahwatnya. Yang ketiga ialah lalai hati masuk waktu solat asar. Contohnya seperti apabila telah masuk waktu solat, contohnya masuknya waktu solat asar tetapi tidak menunaikan solat tersebut. Yang keempat ialah lalai akal, yakni tertinggal. Contohnya seperti kita terlupa meletakkan sesuatu di mana, meletakkan barang di mana kita terlupa di mana letaknya sebelum ni. Contoh dan juga seperti tertinggal sesuatu barang di rumah. Dan yang kelima ialah tidak boleh memiliki makna ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan masih belum bersih diri dari kealpaan dan kelalaian hatinya. Dan yang terakhir ialah hati tidak boleh berhimpun terhadap banyak perkara. Jadi bagaimana untuk mengharapkan bagi memahami rahsia-rahsia yang sangat halus sedangkan dia belum bertobat daripada keterlanjurannya. Jadi yang pertama ialah rahsia halus ini ialah seseorang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam memahami sifat kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah merupakan satu kefahaman kerohanian. Yang ketiga ialah tidak mungkin dapat memahami rahsia-rahsia yang halus berkaitan dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan dia masih belum bertaubat daripada kesilapan yang dilakukannya. Jadi untuk kesimpulannya ialah konsep uzlah iaitu dapat melahirkan hati yang ingat yang hanya ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mampu melupakan dunia dan kelalaian yang ada pada dunia ini dan juga mampu menghilangkan ingatan terhadap makhluk. Bukannya bermaksud kita menjadi gila, tetapi hati kita hanya tertarik pada ibadah dan juga menunaikan kewajipan daripada Allah Subhanahu Taala. Yang kedua ialah bagaimana bukannya bermaksud untuk bertanya tetapi bermakna ingkar. Yang ketiga, kita mestilah perlu fahami 4 perkara yang dituntut tersebut dalam menjadikan
hati bersih dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat ialah perlu mengetahui 4 halangan yang perlu ditinggalkan. Dan yang terakhir ialah dapat menyiapkan diri untuk menuju kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.